Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, sekali lagi kuliah subuh daripada Masjid Khairiyah kita. Alhamdulillah, pada pagi ini saya bawa satu tajuk yang agak penting, khususnya orang-orang yang nak berpegang dengan agama di akhir-akhir zaman ini adalah benda yang susah. Dan benda ini Nabi ada cerita sendiri sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ya'ti zamanun ala ummati, akan sampai satu masa kepada umat kami. Kemungkinan masa Nabi ini tak berlaku lagi, tapi Nabi cerita akan berlaku kepada umat Nabi. Al-qabidu ala dinihi, orang yang berpegang dengan agama, kal-qabidu ala jamratin minan nar, supaya dia pegang bara api. Akhir zaman banyak fitnah, banyak halangi, banyak benda-benda yang menyakiti umat Nabi dengan sebab berpegang dengan agama. Sehingga Nabi kata supaya dengan pegang bara api di akhir zaman. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, oleh itu Allah Ta'ala suruh kita berpegang dengan agama. Fastamsik billadhi uhiya ilaik, hei Muhammad, hendaklah kamu berpegang kemah dengan apa yang Allah Ta'ala wahyu kepada kamu, dengan apa yang Allah Ta'ala turun kepada kamu. Innaka ala siratim mustaqim, ingat bahawa kamu adalah di dalam jalan yang benar. Kita tahu dah kata benda molek, kita tahu dah benda comel, kita pegang biar kemah, pegang biar sungguh. Wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika, ini adalah satu peringatan kepada kamu, hai Muhammad, dan kepada kaum kamu, kepada umat kamu. Wa sawfa tus'alun, dan kamu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita yakin bahawasanya kejayaan seorang hamba tak ada apabila dia berpegang dengan agama dunia dan akhirat. Apa yang Allah Ta'ala suruh kita iltizam, suruh kita berpegang dengan dia, hendaklah kita buat dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang Allah Ta'ala larang, hendaklah kita jauhi. Setiap benda yang melambangkan Islam, pasti kita kena berpegang dengan dia. Pasti kita kena bersungguh dengan dia. Oleh itu, salah satu daripada lambang yang kita nak kecek pada pagi ini ialah janggut. Nah, di dalam Islam, janggut ni adalah satu lambang, satu sanjalan. Nah, Islam suruh kita berpegang dengan dia, suruh kita taruh janggut. Khasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut qassus syarib. Nabi kata
10 perkara benda yang semula jadi manusia kena buat. Yang pertama ialah qassus syarib. Kita guting misai kita, kita pendek misai kita, wa i'fa'ul lihyah, dan kita taruh janggut. Ini hadis rawahu Muslim. Dan juga ulama ada tafsir makna fitrah tadi, dia kata as-sunnatul qadimah allati ikhtaraha al-anbiya. Ini adalah jalan yang telah dibuatkan oleh para anbiya dulu, wattafaqat 'alaiha 'ala syara'i', dan syariat Nabi dulu ada benda ni. Wa ka'annaha amrun jibiliyun futiru 'alaiha. Jadi janggut adalah fitrah yang Allah Ta'ala jadi, yang diakui semenjak daripada syariat Nabi-Nabi dulu lagi, bukan sekadar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Harun dengan Musa. Ketika Nabi Musa pergi munajat 40 hari, kelik mari ini Bani Israel telah kufur kepada Allah, telah ambil anak lembu jadi Tuhan, telah sembah anak lembu, telah syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka telajak Nabi Musa nak marah, pergi jumpa dengan adik-beradik dia nama Nabi Harun. Ya bna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Nabi Musa pergi pegang janggut. Telajak nak marah kepada Nabi Harun. Bapa kau tak larang kaum dia menyebab syirik pada Allah Taala. Dia pegang janggut Nabi Harun. Tanda kata Nabi Harun ni orang ada janggut. Nah, syariat Nabi Musa ni janggut ada tercatat di dalam syariat dia. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, Sayyidina Ali radhiyallahu taala karramallahu wajhah, kana Rasulullah dakhmal hamah. Sifat Nabi kita, kepala dia comel, kepala dia besar, bukan kata halus dak kepala Nabi dak. Kepala dia tu comel molek. Lagi musyraban humrah. Kulit Nabi ni putih campur dengan merah. Nah, janguklah Nabi ni. Dakhmul lihyah, dan janggut lebat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ni sifat Nabi. Sayyidina Ali ayat kata Nabi ni, kedudukan Nabi dakhmul lihyah, janggut panjang, janggut lebat. Dan kata Jabir bin Samurah, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kathira sya'ril lihyah. Nabi ni orang janggut dia lebat. Janggut dia lebat. Ni sifat Nabi Muhammad belaka ni. Di dalam riwayat yang lain pula, kathal lihyah, seperti juga janggut lebat. Nabi kita ada janggut. Oleh itu muslimin yang dirahmati oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, para sahabat jadi pengecam ni. Kata Nabi baca Quran ataupun tidak melalui janggut dia. Ada satu kali riwayat daripada Abi Ma'mar, qala sa'alna Khabbaban. Satu hari saya tanya sahabat Nabi nama Khabbab, akana an-nabiyyu yaqra'u fi adh-dhuhri wal 'ashri? Adakah Nabi ketika Nabi semaya Zuhur dan semaya Asar ni Nabi baca? Kalau semaya Isya, Maghrib, Subuh tak apalah kami dengar. Tapi ketika Nabi semaya Zuhur dengan Asar ni Nabi baca ke tak? Di dalam semaya. Qala na'am. Kata Abi Ma'mar, betul Nabi baca di dalam semaya. Ketika Nabi semaya Zuhur, ketika Nabi semaya Asar, Nabi baca ayat Quran. Qulna bi ayyi syai'in kuntum ta'rifun?
Awak tahu di mana? Awak cem mana kata Nabi baca kita tak ada dengar? Nah, dia tanya Abi Ma'mar. Qala bittirabi lihyatihi. Dia cenya apabila janggut Nabi tu getar apabila Nabi duk baca. Misal kita duk baca gapo, nampaklah janggut duk kocok tu. Nah, orang janggut lebak ni apabila dia baca duduk belakang tu nampak janggut dia duduk tepat, duduk kocok. Tanda kata Nabi kita baca. Nah, jadi satu pengecemen lah. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, nak kata lebatnya janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi ambil semaya ni Nabi menyulat. Nabi sulak janggut dia. Menyulat ni maknanya dia ambil air lepas tu tak tangan lepas tu masuk gosok dalam ni. Nak ui rata di janggut-janggut dan kulit duduk bawah janggut tadi. Nah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa, Nabi kita ni apabila kita berwudu akhadha kaffan minal ma', Nabi ambil air bubuh dalam tangan dia, fa adkhala tahta hanakihi fa khallala bihi lihyatahu. Nabi ambil letak di dagu, lepas tu Nabi Allah tangan masuk untuk nak wisapa wudu di bawah janggut tadi. Tanda kata Nabi kita ni orang ada janggut. Nah, dan riwayat lain pula Nabi Ibrahim, saat ni Nabi Harun, Nabi Ibrahim ni pun ada janggut juga. Nah, mana dalil? Dan kita terkenal kata Nabi Ibrahim Khalilullah, orang yang Allah Ta'ala kasih. Khalil. Kalau sebut kata Khalil, Nabi Ibrahim. Nah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqala ana ashbahu waladi Ibrahim bihi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ni di kalangan anak-anak Nabi Ibrahim, orang yang terlebih serupa dengan Nabi Ibrahim, kami, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang nak serupa dengan ayah Nabi Ibrahim, kerana Nabi Muhammad kita keturunan dia daripada Nabi Ibrahim. Orang nak serupa dengan Nabi Ibrahim sebanyak-banyak, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad kita ada janggut, maka Nabi Ibrahim kita pun ada janggut juga. Muslimin yang dirahmati oleh Allah. Jadi di dalam syariat kita ni Allah Ta'ala suruh ambil jalan-jalan yang telah dibuatkan oleh Nabi Ibrahim. Summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim. Kemudian kami wahyu kepada kamu supaya kamu ikut agama Nabi Ibrahim. Agama Nabi Ibrahim ialah agama Islam lah. Hanifan wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim ni orang hanifan, orang tidak cenderung kepada syirik kepada Allah. Nah, walaupun ayah dia jual berhala, walaupun masyarakat penuh berhala, masyarakat penuh dengan syirik pada Allah Ta'ala, tapi dia tak ada. Hanifan muslimah ataupun hanifan wa ma kana minal musyrikin. Dan tidaklah Nabi Ibrahim tergolong daripada golongan orang musyrikin. Jadi kita mengikut Nabi Muhammad, sesoalnya kita mengikut juga Nabi Ibrahim di dalam masalah janggut tadi. Dan contoh, kalaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang ada janggut, maka Nabi Muhammad adalah contoh yang terbaik bagi kita. Masa dulu orang-orang muda dia minat ikut darah bola. Darah bola cukur kepala, dia cukur kepala. Nah, darah bola cucuk subang, dia cucuk subang. Nah, dan kalau darah cepat tai kita pakai seluar sengit, dia pakai seluar sengit. Seluar nak jatuh pun dia pakai seluar nak jatuh. Nah, dia kalau seluar kelar pun dia kelar seluar. Jadi manusia ni dia minat ikut orang lain, khususnya orang-orang yang terkenal. Nah, orang-orang terkenal dia minat ikut.
Sedekah ikut tan tadi tidak diaku oleh Allah Ta'ala lagi. Siapa nak ikut siapa, tak ada akuan daripada Allah Ta'ala. Mereka orang yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah Ta'ala jamin. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya ada di sisi Nabi kita contoh tauladan yang baik. Kalau nak ambil tauladan daripada Nabi kita, kalau kita nak ambil contoh tauladan di dalam hidup kita, ambillah contoh tauladan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia adalah contoh yang paling baik ada dah. Kalau demo nak tiru udara, nak tiru orang terkenal, nak tiru orang masyhur, Allah Ta'ala tak ada jamin. Orang yang Allah Ta'ala jamin di atas dunia ni ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita nak ikutlah Nabi-Nabi dulu. Karena Allah Ta'ala berfirman, Ulaika alladhina hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka itu adalah orang yang dapat hidayah. Para Nabi, mulai daripada Nabi Adam hingga sampai Nabi Muhammad, semua itu Allah Ta'ala beri hidayah kepada dia. Fabihudahu muqtadih. Dan dengan pertunjukan mereka hendaklah kamu ikut. Muslimin yang dirahmati oleh Allah. Oleh itu, masalah janggut, masalah pakaian, masalah kedudukan kita ni, kita kena ada timah tipai. Khususnya, Nabi kita suruh kita berpegang dengan sunnah jalani khulafa'ir rasyidin, jalani Nabi dan jalanan-jalanan khalifah selepas pada Nabi. Alaikum bisunnati, dan hendaklah kamu berpegang dengan sunnah kami, Nabi kata. Wa sunnati khulafa'ir rasyidin, dan jejak langkah contoh tauladan yang telah dibuat oleh khulafa'ir rasyidin. Tamassaku biha, dan hendaklah kamu berpegang dengan dia. Berpegang dengan contoh cara hidup khulafa' rasyidin. Nabi kata wa'addu 'alaiha bin nawajiz, dan hendaklah kamu berpegang dengan sunnah khulafa' rasyidin tadi dengan gigi taring kita, bin nawajiz, gigi gerhang kita, pegang biar kemah. Wa iyyakum wal muhdatsatil umur, dan jaga-jaga benda hak pasal baru-baru di dalam agama. Kita agama kita sombong siap dah. Benda-benda hak baru di dalam agama ni adalah benda muhdatsat, benda yang telah dibuat-buat oleh manusia. Oleh itu muslimin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita kelih jejak langkah khulafa'ur rasyidin ni, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kata Anas bin Malik, Ra'aitu Abu Bakrin, saya nampak kelih Abu Bakar, wa ka'anna lihyatahu diramun wa arfajin, seseolah janggut dia ni serupa dengan permata cerah. Orang janggut putih dia comel apabila lalu serupa dengan permata dah. Kata Anas bin Malik, saya kelih janggut Abu Bakar ni cerah, bersinar dan serupa dengan permata. Kata tanda kata khalifah Ar-Rasyidin ni, khulafa' Ar-Rasyidin ni ada janggut berlaku. Khususnya janggut ni muslimin yang dirahmati oleh Allah, satu sunnah yang Nabi suruh kita menyalahi orang-orang bukan Islam. Khaliful musyrikin, dan hendaklah kamu menyalahi orang-orang musyrikin dengan apa? Akhfus syawarib, pendek misah, wa auful liha, dan taruh janggut. Nah, kerana orang musyrikin ni misah panjang, janggut tak ada. Orang Islam guti misah, taruh janggut.
Kalau kita misal tak ada janggut, tak ada, tak tahu nak duduk di mana. Tak tahu nak duduk di mana. Pasal tu khususnya masalah taruh janggut dan taruh misal ni, taruh janggut ni muslimin yang dirahmati Allah. Setengah-setengah pendapat ni dia kata ittifaq di kalangan ulama. Wattafaqu anna halqa jami'il lihyah muslatun la tajuz. Kata ulama ittifaq, kita cukur semua rambut tadi adalah tiruan orang yang tak boleh kita nak tiru. Nah, dia cukur janggut semua tadi adalah satu tiruan daripada golongan orang bukan Islam. Tak boleh kita buat, kata ulama. Bahkan kata Syekh Al-Azhari, waqad ittafaqat madhahibu al-arba'ah, telah ittifaq mazhab 4 ala wujubi tawfiril lihyah, wajib taruh janggut, wa hurmati halqiha, dan haram cukur. Nah, haram cukur janggut. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, hari ni pada masa jahiliah dululah, kecil pada masa jahiliah dulu, orang jahiliah ni dia berasa rugi kalau dagu dia tak ada janggut. Berasa rugi. Kerana walaupun orang tu berani, orang tu hati murah, tapi tak ada janggut ni, seseorang ada kekurangan. Ada seorang sahabat nama Qais bin Sa'ad, daripada golongan orang Ansar, tak ada lah orang berani dia. Qais bin Sa'ad, di dalam peperangan dia orang berani. Wa asqahum, orang murah hati. Berani podok dia, hati murah podok dia. Nama Qais bin Sa'ad. Jadi, nah, orang ni apabila ada sifat berani, tak ada lah. Orang ni apabila sifat murah hati, siapa-siapa sayang, tapi sayang so, dia tak ada janggut. Tak naik. Dagu dia tak ada janggut. Lepas tu, kaum dia orang Ansar tu, dia kata lagu mana? Wadidna an nashtari li Qaisin bin Sa'ad lihyatan bi amwalina. Kalau janggut ni pese benda boleh beli, kami nak ipon duit semua for kita nak beli janggut wih kepada Qais bin Sa'ad. Tak sih pese licin geling itu, tak sih. Nak ada janggut juga. Kenapa? Karena satu lambang kelelakian pada masa dulu. Subhanallah. Tanda kata orang lelaki kena ada benda ni. Kalau terpaksa kena beli dengan duit pun nak beli. Allahu Akbar. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, orang Arab ni, hingga sampai sekarang, orang Arab sampai sekarang ni, kalulah kita perlu pertolongan, kalau seorang tu kena zalim, kalau kita pergi pegang janggut dia, gantung di janggut dia ni, dia akan tolong. Kerana orang pegang janggut ni orang mulia lah. Orang perlu, orang apabila pegang janggut kita ni, orang ni pasti kita kena tolong. Orang Arab dulu lah gitu. Yang sampai lah ni, kalau kita pergi di kedai setengah-setengah negeri Arab lah, kalau nak jual beli jadi payah sangat kita pegang janggut dia. Pegang janggut dia, lembut hati lalu dah. Nah, lembut hati selalu dah. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, kecek bak janggut ni, oleh kerana syiar Islam, lambang Islam, dzalika wa man yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Siapa-siapa yang mengakakkan syiar Islam, mereka itu adalah orang bertakwa yang ada dalam hati. Nah, kenapa muslimin yang dirahmati oleh Allah? Karena pada masa sekarang ni, khususnya dunia tak kena kepada orang Islam, seluruh dunia lah, dia gambarkan janggut ni adalah satu con ataupun kawakan raih. Apabila orang ada janggut, menyerupai kaedah, menyerupai Usamah bin Laden, dia rupakan rupa janggut ni adalah satu tuduhan terhadap umat Islam pada masa sekarang, seluruh dunia.
Jadi fikiran-fikiran ini menyebabkan umat Islam dan dipenyakiti dan dihina setiap tempat. Di Mesir sama. Siapa ada janggut, orang ni dulu kena masuk guk. Janggut ni adalah satu seseolah musuh jadi dengki kepada janggut tadi. Berasa tak puas hati orang ada janggut ni. Janggut pak ni orang tak comel rada wal iyadzubillah. Oleh itu kita nak gambar semula kata janggut ni sebenarnya adalah syiar Islam. Bahkan di kalangan ulama ada yang kata wajib taruh. Ada yang kata makruh, cukup. Ada yang kata sunat taruh. Nah, perkataan yang macam-macam pendapat lah. Tapi yang pentingnya janggut ni adalah syair, adalah lambang orang Islam. Satu kali Syekh Utsaimin, nah, dia jadi makring. Lepas tu saya pernah cerita dah. Dia terpaksa pergi di Amerika nak cocok kimo. Cocok kimo ni boleh cocok dah. Nah, segala rambut, orak, rambut duduk dalam tubuh badan kita ni akan luruh habis. Janggut pun luruh. Rambut pun luruh, bulu-bulu pun luruh. Jadi bomo ni belum pada nak cocok dia royak lah kata penyakit ni kena cocok kimo. Cocok dah, dia tanya kata cocok dah jadi lagu mana? Dia rambut-rambut dah atas tubuh badan kita ni akan luruh habis. Dia tanya kata janggut dia luruh tak? Bomo kata luruh. Dia kata dia tak usah cocok. Kalau gitu tak usah cocok dia kata. Takut dia mati nak jumpa dengan Nabi tak ada janggut, nak jawab lagu mana depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak jom cocok kimu nak perubah makring dia. Takut apa? Takut cabut janggut. Padahal uzur sakit di dalam Islam dia izin lah. Masa tu nak cocok nak gapo. Tapi orang berpegang dengan agama ulama tadi dia tak jom. Dia takut, dia tertakut. Janggut luruh tadi mati jumpa dengan Nabi nak jawab lagu mana depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu pada contoh ulama semasa. Cuma sekarang ni yang duk timbul di dalam Facebook dan sebagainya. Nah, saya tak kecek banyaklah, itu dia kecek lebih comel, cuma saya nak sentuh sikit. Nah, cerita masalah janggut. Pelajar hak kanak pen, hak monoro. Hak tubik terpaksa kena retire ataupun habis sebab satu nak seksa dia. Baik berita. Tubik berita dengan sebab janggut lah. Dengan sebab janggut. Dengan sebab janggut. Jadi sebenarnya nak bagi kepahaman kepada masyarakat. Ada orang-orang comti, orang-orang dok kata ustaz, hak duk monoro, hak duk sataban Islam duk gapo habis. Menyebab kau bangkap mahalai tadi. Tak sewi tahu janggut. Kau bangkap mahalai tak sewi tahu janggut dengan sebab budak ni kena retire daripada kanak pek. Ustaz-ustaz hok ngaji Islam duk mana habis. Jadi hari ni kita apabila kita dengar di dalam sosial media jangan kita percaya 100%. Hak ni waktu ambil berita ya. Waktu ambil berita janggut sebagai punca jadi masalah. Sebenarnya dia bukan lagu tu cerita. Janggut ni adalah salah satu daripada punca ya, bukan semua punca lain-lain banyak. Dia cerita sendirilah, saya tak pernah cerita. Kita nanti dengar daripada dia. Cuma nak beri kesedaran kepada masyarakat bahawasanya ini gambaran yang demo cai tubik di dalam masyarakat. Dan kita tak nafi setengah-setengah daripada orang-orang yang jadi ajar ada akatik dengan benda-benda ni. Ada, bukan tak nafi lah. Ada akatik dengan janggut, orang Islam ada janggut berasa tak puas hati. Nah, adalah benda ni. Tapi kita nak beri penjelasannya. Universiti Nara yang saya sendiri duduk mengajar dan Ustaz Muhammad Tayyib dan orang-orang lain lagi, dia beri medan untuk nak patibat sasanakit bebas. Kita beri jelas kepada masyarakat. Satu kali
berlaku belum pada saya pergi sambung ngaji lagi. Korban kap. Hak mahalai nak kecek bab korban kap ni. Korban kap mahalai pakaian pelajar-pelajar perempuan ni pakai jubah. Korban kap dia supon dengan pelajar-pelajar lain lah. Kalau pelajar kena wisawak pakai lagu mana, setaban Islam kena pakai lagu tu. Kalau wacoko pakai lagu mana, setaban Islam, pelajar setaban Islam pun kena pakai lagu tu. Korban kap dia lagu tu lah. Maka apabila pelajar kita tamat nak terima jubah, ada kalangan becung, panggil peracum. Dan Atikan Badi Cungrak pada masa tu, dia orang tepat teh. Nah, dia orang tepat teh, dia faham adat istiadat tepat teh kita. Di banyak kalangan orang-orang yang masuk becum, dia kata kena nak terima jubah depan raja ni pasti kena masuk pakaian melalui korban kap. Hak mahalai. Tak boleh nak pakai jubah supaya budak sekarang lah. Nah, Pucuk Sateracan Cungrak ni, walau bukan orang Islam tapi dia berjasa dengan orang Islam. Dia panggil acan setaban mari bincang. Nah, bincang dia mesti royak penjelasan yang sungguh 1 2 3 4. Dan dalam kalangan itu juga pelajar kita tak jom nak terima jubah kalau tak pakai jubah dia pakai lon. Nah, Atikan Badi pada masa tu mari jumpa dia tu. Dia kata korban kap ni hak manusia buat. Agama ni hak Tuhan. Apabila belaga di antara korban kap dengan hak Tuhan, dia kata kena ambil hak Tuhan dulu, tinggal korban kap manusia. Hingga sampai lah ni budak kita boleh ambil jubah boleh ambil jubah depan raja pakai pakaian jubah. Ha, ni kita nak gambar kata Universiti Nalatiwak Racana Kari ni, takut kita gambar kata oh duduk mana habis fok ustaz kita. Ini satu hak ni headkan saya duduk sendiri dan dengar sendiri, sampak sendiri. Yang kedua pula medan yang mengaji agama ada 3 saka sekarang. Dan salah satu daripada kan patena acan yang agak tertinggi sekarang ni ialah Sataban Islam. Yang mempunyai acan coparinjatri banyak sekali di dalam saka duduk dalam Universiti Nago. Sataban Islam 6. Nah, kenacan ada patena kunawud, ada perinjat banyak sekali daripada saka-saka lain. Kanak ped, kanak witiasat, kanak gapo tu Sataban Islam orang 6. So lagi di segi tamneng wicakan. Tamneng wicakan poso roso ni. Sataban Islam kita ada 2 orang. Rong Satracan. Dan Sataban Islam ni di segi tamneng duduk nombor 2 lepas pada Payaban. Nah, Payaban ada 90% saya rasa. Hak Sataban Islam ni ada 48% lebih kurang itulah. Tapi insya-Allah tak berapa bulan lagi akan datang ni kemungkinan Sataban Islam di segi tamneng ucapan acan kita lebih daripada kanak online. Nah, kita faham kata anak-anak kita hendak ngaji di Sataban Islam ni, takut kita keliru, orang negara keliru dan tak puas hati dengan Universiti Negara. Okey. Masalah janggut. Nah, dan hak berlaku masalah budak kanak pek ni bukan berlaku di Menara, dia berlaku tempat dia belajar. Dia berlaku di Sun Pek, duduk di Songkla. Tapi oleh kerana budak kita ngaji sana, sini pun, jadi apabila kena ni lah. Tapi saya tak cerita panjang lah benda tu. Nah, tu suruh dia cerita. Yang pentingnya nawi kesedaran kepada masyarakat. Dan yang ketiga, nawi kita berasa bangga, dan saya bangga saya mengajar sini. Dan kita orang negara patut berbangga dengan universiti ni. Pasal apa? Pasal hari ni kalau tak ada universiti negara, hari ni ustaz tak ada mari duduk negara. Hari ni kalau tak ada universiti negara, ramai doktor-doktor kita pergi ke Malaysia, pergi kepada Brunei, pergi kepada mana-mana tempat. Orang ada PhD, dia boleh terbang mana-mana tempat. Dia boleh mengajar mana-mana tempat. Tapi oleh kerana ada universiti negara, ada tempat turun. Apabila ada tempat turun ni lah, kita terdapati ustaz-ustaz kita ceramah di dalam TV, di dalam gapo. Dengan sebab apa? Mari sebab tempat berimpun universiti kita. Ini kita kena berbangga kita orang negara. Takut kita berasa
suku kita dengan universiti, bukan. Universiti betul lah kerajaan. Tapi orang Islam, anak-anak kita duduk mengaji dan duduk mengajar, duduk belajar, kerja dalam tu banyak mana. Dan yang ketiga, yang keempat saya nak sebut juga, dia banyak. Kita berbangga juga Universiti Nara ni, universiti yang buat masjid, nama masjid bukan musalla bukan hong lamat, bukan. Masjid Mahawidyalaya Narathiwat Ratchanakari. Duduk di dalam bumi hak universiti, dan masjid besar 2 tingkat, di tepi-tepi tu ada tadika pula satu. Dan kita bukan sekadar kita saja semaya, sudah racakan duduk dalam racakan tadi, orang Islam hak duduk dalam nuangan racakan, dan Pocowo ke baik, hak Cangwat ke baik, hak San ke baik, mari semaya di universiti kita. Ini jasa baik. Ada universiti, ada kemaslahatan bagi orang tempatan. Dan kita takut kecek bab hari ni, dan saya tak pernah kecek. Takut dia kata bangga dengan tempat dia kerja, bukan. Tapi untuk nak beri penjelasan kepada masyarakat, kata kita duduk mana, bak janggut mengas sebab budak tadi kena retire. Budak tadi sempat penak seksa. Habis sempat penak seksa. Sebenarnya itu adalah masalah kecil, dan berlaku bukan berlaku sini, berlaku tempat lain. Nah, cuma dia mau bubuh berita tu lagu tu. Nah, jadi banyak lagi kalau saya nak kecek tentang Sataban Islam dan universiti yang kami duduk kerja sana tadi, banyak benda-benda yang jadi kebaikan pada masyarakat. Nah, jangan kita tertipu dengan sebab sosial media ke gapo ke menyebabkan kita keliru, berasa tak kena, berasa nak conti mahalai, sedangkan dia adalah harta bagi orang Islam semua dan orang duduk menara semua. Nah, walaupun dia hak kerajaan, tapi dia adalah, dia tak boleh gimana dah universiti ni. Nah, dia tak suka salah kubur. Salah kubur ni, siapa mati akak tak situ, akak tak sini. Tapi universiti beratus tahun akan duduk di menara ni, dia tak akan pindah ke lain. Siapa nak akak? Nah, pasal tu, ya, kita di antara rakyat ni kena sokong dan kena buang benda-benda hak keliru di dalam masyarakat. Itulah saya rasa penjelasan saya pada pagi ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. you.